Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bertemu di dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap muka surat pada pagi ini. Kita hari ini akan bersama-sama di muka surat 563 dan insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang mempunyai kelapangan dan kesesuaian untuk membuka mushaf, bolehlah berbuat demikian insya-Allah pada pagi ini. Kepada sesiapa yang berada di dalam kereta, di dalam kenderaan, di dalam keadaan yang tidak sesuai untuk berbuat demikian, jangan buka mushaf. Boleh hanya mendengar insya-Allah daripada sesi kita pada pagi ini. Akan bersama-sama pada hari ini di dalam juzuk yang ke-29. Dan insya-Allah kita telah mula masuk kemarin semalam pada muka surat yang pertama, iaitu surah Al-Mulk, muka surat yang pertama, dan hari ini kita bersama lagi dalam surah Al-Mulk, masih lagi di muka surat yang kedua, dan insya-Allah kita ada separuh lagi muka surat Al-Mulk ini, surah Al-Mulk ini insya-Allah selepas ni, iaitu pada hari selepas daripada ni insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Mulk ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-26 insya-Allah. Jadi kita akan bacakan sedikit daripada surah Al-Mulk, muka surat ini, muka surat 563 insya-Allah, untuk supaya kita mendapat keberkatan daripada sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Jadi pada ayat ni ada beberapa perkara lah. Sebelum daripada ni ada permintaan daripada sahabat-sahabat yang meminta apakah tema kepada surah ini ataupun apakah tema kepada juzuk yang ke-29 ini. Kita telah sebutkan semalam bahawa tema juzuk ini adalah tema ad-da'wah. Kerana kebanyakan daripada surah-surah yang berada di dalam juzuk ini adalah menceritakan tentang dakwah, kisah dakwah, bagaimanakah cara dakwah, suruhan kepada baginda Nabi SAW supaya menyampaikan Islam ini kepada semua manusia. Jadi sama ada surah Muddathir, surah Muzammil, surah Nuh, surah Jin dan sebagainya, kebanyakannya menceritakan tentang dakwah. Tetapi dalam surah Al-Mulk ini sebagai pembukaan kepada juzuk yang ke-29 ini, dia menceritakan sebenarnya ialah konten dakwah itu, iaitu apakah perkara yang utama yang perlu ditekankan, yang perlu disampaikan kepada manusia ini. Jadi itu adalah menurut sebahagian daripada ulama-ulama tafsir yang menyebutkan demikian. Saya mengongsi dengan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini adalah konten kepada dakwah, isi kepada dakwah untuk menyampaikan Islam ini, untuk menyampaikan kepada manusia apakah topik-topik utama yang perlu disampaikan. Jadi kita berada di muka surat yang kedua insya-Allah hari ini daripada juzuk yang ke-29 ni ataupun daripada surah Al-Mulk. Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya dalam ayat yang ke-13 ni nak menceritakan tentang ilmu Allah Taala ni. Jadi dikatakan sebab nuzul kepada ayat ni adalah orang-orang kafir Quraisy ni telah berceritalah sesama mereka, mengata ini dan itu kepada Muhammad dan membuat perancangan-perancangan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara tersebut diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita. Jadi apabila perkara ni sampai kepada orang Quraisy, mereka pun merasailah bahawa oleh kerana mereka ni bercerita atau bercakap perkara ni secara terang-terang, secara didengari, secara kuat dan sebagainya, maka sebab itulah mereka pun berkatalah kepada sesama mereka ni, selepas daripada ni kita bercakap perlahan-lahan, kita berbisik-bisik saja, takut nanti ada orang dengar dan akan beritahu kepada Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ini, apa yang Allah Taala sebut, wa asirru qaulakum aw jaharu bih. Kamu kuat ke suara kamu, kamu perlahan ke suara kamu, kamu kuat ke suara kamu, kamu jahar ke, kamu sir ke, wa asirru ataupun au jaharu, kamu kuat ke, innahu alimun bidzatis sudur. Allah Taala bukan sahaja tahu apa yang kamu perkatakan, apa yang kamu bisikkan, bahkan lebih daripada itu lagi Allah Taala tahu apa yang ada di dalam dada kamu. Apa yang ada di dalam hati kamu Allah Ta'ala tahu. Jadi bagaimana mereka nak lari daripada Allah? Jadi kita katakan untuk kita pada hari ini bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak boleh disembunyikan.
Bagaimana nak sembunyikan? Apa yang ada dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Jadi sama ada kita kuat ke, sama ada kita perlahan ke, Allah Ta'ala tahu. Jadi oleh kerana itu berjaga-jagalah, janganlah kita melakukan maksiat, kita bersembang, kita mengatakan, kita mengutuk orang, kita mengumpat orang dan sebagainya, sama ada dengan suara kuat ke, suara perlahan ke, sama ada manusia dengar ke, sama ada CCTV ambil ke, tak ambil ke, Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu lakukan. Even apa yang ada dalam hati kamu. Kemudian ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala bagi alasannya, reasonnya kan. Siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan manusia ialah Allah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita, maka takkan dia tak tahu apa yang ada pada kita. Kalaulah kita kata Jepun yang menciptakan enjin tu kan, enjin kereta Toyota, enjin kereta Nissan ke, enjin kereta apa kan, so dia tahu apa yang ada dalam tu. Takkanlah Toyota tak tahu apa yang ada dalam enjin Toyota, sebab dia yang design. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala menjadikan kita kan, dia tahu apa yang ada. Doktor mungkin dia akan cuba cari kan, cari masalah, cari kan rangkaian-rangkaian yang ada dalam sistem body kita ni kan, itu kerja doktor. Jadi setengah daripada apa yang dikaji oleh doktor ni kemungkinan betul dan kemungkinan salah kan. Jadi mereka cuba, itu adalah usaha yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia supaya mereka ni berfikir dan mencari jalan kan. Jadi itu, tetapi mereka tidaklah mengetahui 100% lagi. Mereka setengah-setengahnya hanya tahap mencuba. Vaksin coronavirus kan, ada yang kata 95%, ada yang kata 80%, macam-macam. Sebab apa? Mereka tak pasti boleh dapat, tak boleh dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta kita ni, man khalaq, takkanlah dia tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia ni Al-Latif dan juga Al-Khabir. Al-Latif ni tahu sehingga perkara-perkara yang paling halus. Al-Khabir ialah semua perkara dia tahu. Bukan hanya benda kulliyat saja, ulama tafsir kata, tapi benda juz'iyat. Juz'iyat maknanya setiap bahan, setiap part-part daripada itu semua Allah Ta'ala tahu. Dan kemudian halus bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia itu Al-Latif dan keranalah dia itu adalah Al-Khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan nikmat yang diberikan kepada manusia, kepada kita semua. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala jadikan bumi ini zalul. Zalul ni Allah Ta'ala kata, takkah Allah Ta'ala menjadikan bumi ini, bukankah dia yang menjadikan bagi kamu bumi ini zalul. Zalul ni daripada zil, artinya ialah yang tunduk, yang mudah untuk dimanfaatkan. Itu arti zalul. Jadi satu benda dalam bahasa Arabnya, kalau satu perkara tu dia tunduk, dia ikut apa saja yang kita buat, itu nama dia zalul. Jadi contohlah kita kata tanah liat tanah liat plastisin yang budak-budak main tu kan, dia boleh buat apa saja, itu nama dia zalul. Jadi kemudian lagi, kalau lah kata nak bandingkan dengan besi, of course lah, maka tanah liat itu lebih zalul lagi daripada besi. Tapi besi pun walaupun dia keras, bila kita bakar dia panas, maka dia lebur, maka dia pun jadi mudahkan untuk dibentuk, sehingga manusia boleh bentuk ini dan sebagainya. Maknanya itu adalah zalul. Tak ada benda yang manusia tak boleh pergunakan. Semua atas dunia ni Allah Ta'ala telah beritahu zalul. Oleh kerana itu, oleh kerana dia ni zalul, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di atas manakibnya. Asal makna manakib ni makna iaitu pertemuan di antara lengan dan juga bahu ini dipanggil manakib. Kita panggil apa? Wallahu a'lam bisawab dalam bahasa Melayu, tapi asal makna manakib ialah ini. Jadi Allah Ta'ala menggunakan, orang Arab menggunakan perkataan manakib itu untuk menunjukkan kepada semua jalan, semua lorong-lorong, semua tempat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata famshu fi manakibiha, maknanya kamu pergilah berjalan. Berjalanlah kamu ke ceruk-ceruk mana pun sekalipun, fi manakibiha, dan kemudian wakulu mir rizkihi, dan kamu makanlah daripada rezekinya. Disebutkan sini perkataan makan, tetapi ulama tafsir kata bukan maksudnya makan tu makan hanya makan, tetapi maksudnya ambil manfaatlah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Nawawi menyebutkan di dalam mukaddimah majmuknya, kitab majmuk kita Imam Nawawi yang besar tu. Jadi dia ada dalam mukaddimah tu, Imam Nawawi menyebutkan, maka menjadi tanggungjawab Imam Nawawi kata kepada orang Islam semua untuk mengambil manfaat daripada apa yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi ini, dan jangan lepaskan perkara ini kepada orang lain, kepada orang yang menyalahgunakan apa yang ada di bumi ini.
menindustrikan itu jarum tu, yang kecil tu kan. Janganlah sampai jarum pun maka dibuat oleh orang lain yang akhirnya umat Islam terpaksa bergantung kepada mereka. Jadi apa yang kita lihat pada hari inilah, maknanya banyak perkara-perkara yang mana orang Islam ini bergantung kepada orang-orang yang tidak Islam. Sehingga bila bergantung makanan, bila bergantung apa-apa yang penting-penting, maka akhirnya terpaksalah seolah-olahnya orang Islam ni tunduk kepada kehendak orang-orang yang tidak Islam, kepada kadang-kadang tu musuh Islam. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala menyuruh kita ni, wakulu mir rizkihi, ambil manfaatlah kamu daripada apa yang dikurniakan oleh Allah. Rezeki itu bukan makanan saja. Rezeki itu segala-galanya. Apa yang diberikan itulah ada rezeki apabila kita ambil manfaat daripadanya. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ilaihin nusyur, tapi ingat, kemudian kamu ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya amintum. Kemudian sekarang ni Allah Ta'ala memberi amaran. Setelah daripada diceritakan dia mudahkan segala-galanya, sekarang dia beri amaran kepada manusia. Iaitu manusia ni apabila dah dapat ni semua ni, dah dapat kemudahan, dah dapat manfaat daripada dunia ni, adakah mereka ini akan merasa aman? Amintum man fis sama, siapa yang di langit. Maksudnya siapa yang di langit itu Allah yang mana pusat pemerintahannya di langit. Allah yang mana bukan Allah tu berada di langit. Itu kita seolah mengatakan Allah itu bertempat. Tak. Tapi maksudnya ialah Allah yang mana pusat pemerintahannya di langit. Iaitu kuasanya yang mentadbir tu daripada langit. Adakah kamu tak takut an yaksifa bikumul arda? Dia bolak-balikkan dunia. Yaksifa tu maknanya yang atas jadikan bawah, yang bawah jadikan atas, terbalik-balik. Kemudian wahiyat faiza hiya tamur. Faiza hiya tamur. Tamur tu artinya ialah apa? Iaitu tamur tu ialah maknanya dia bergoncang. Ittirab maknanya kan. Ittirab maknanya bergegar kan. Jadi dah dia bergegar dan kemudian dia tunggang terbalik pula. Kamu tak takut ke kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu? Jadi kita tengoklah apa yang berlaku pada hari ini kan. Kadang-kadang gempa buminya, kadang-kadang tsunaminya. Maknanya dunia ni bergegar. Baru ni apa yang berlaku kan di tempat kita ni kan, di Brunei Darussalam ni, meteor daripada langit itu kan. Kemudian kata satu letupan baru berlaku kan, dah bergegar kan. Dirasakan oleh semua orang. Dirasakan oleh orang-orang yang di Sabah, di Labuan dan sebagainya, nak menunjukkan apa, bagaimana kan Allah Subhanahu Wa Taala tu berkuasa, boleh buat, dan manusia tu tak boleh ada kuasa nak menahan. Walaupun ada tentera ke apa ke kan, kalau dah datang meteor yang besar melanda bumi ni, macam mana tentera-tentera nak buat yang ada atas dunia ni? Walaupun kita ada nuklear, kita ada atomic bomb ke dan sebagainya, tak boleh buat benda tu semua kan bila dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu rasa selamat ke? Kamu rasa aman ke? Amintum, Allah Taala tanya kan. Kemudian amintum, amintum. Kemudian Allah Taala tanya lagi, amintum, ataupun kamu rasa selamat, man fis sama, siapa yang mana pusat pemerintahannya di langit tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, an yursila alaikum hasiba, dia mengirimkan ke atas kamu hasiba. Hasiba ni ialah angin yang kuat yang diiringi dengan batu. Makna tak kiralah batu tu berapi ke, batu tu bagaimana ke, jadi kamu rasa selamat, kamu boleh tahan ke? Kita tengoklah kan apa yang berlaku. Contohnya adalah ribut pasir, ribut batu, ataupun yang berlaku di tempat-tempat yang mana adanya gunung berapi. Dia melontarkan lavanya ke langit dan kemudian jatuh ke bumi. Kamu rasa selamat ke? Kamu rasa boleh jamin ke? Kamu boleh tahan ke kalau perkara itu nak berlaku? Allah Ta'ala boleh buat artinya apa sahaja kepada manusia ni kalau dia nak. Fasata'lamuna kaifa nazir. Pada ketika itu barulah kamu tahu kaifa nazir, bagaimana amaran yang Allah Ta'ala telah berikan kepada manusia. Jadi manusia ni kalau tak berlaku macam tu kan, tapi setengah manusia bila berlaku pun mereka masih lagi tidak sedar. Yang kecil-kecil tak sedar lagi. Mereka mungkin nak yang besar-besar lagi, barulah mereka sedar. Jadi sebenarnya bila kita kata coronavirus ni baru satu perkara yang kecil yang datang kepada manusia. Walaupun dia adalah pandemik, walaupun dia itu dahsyat kita kata, tapi itu baru mungkin kita kata amaran yang kecil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang beriman, di samping kita berusahalah untuk mengelakkan dan mencari vaksin-vaksin dan seterusnya. Kemudian walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Allah Taala sebut sini kan, tengok kan, kamu tak tengok ke kan, kamu tak tengok ke orang-orang yang sebelum daripada kamu ni telah mendustai Allah Taala. Bila mereka ni kazzaba min qabli, sebelum daripada kamu ni kan,
mereka ni mendustai. Fakaifa kana nakir, bagaimana dahsyatnya nakir. Nakir tu ialah artinya ialah buruknya kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingkari maknanya Allah Taala tu marah kepada mereka kerana perbuatan mereka tu. Jadi fakaifa kana nakir, bagaimana teruknya Allah Taala bila marah kepada kamu yang telah mengatakan mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Awalam yarau ila at-tayri, kemudian seterusnya Allah Taala menyuruh kita melihat pula kepada burung. Burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya, iaitu Allah Taala sebut sini safatin wa yakbidna. Safatin maknanya membuka, yakbid tu maknanya menutup. Maknanya burung tu dia menutup dan mengembangkan sayap dia. Dan dia boleh terbang. Setengah burung boleh terbang daripada hemisfer utara ke selatan, daripada musim panas ke musim sejuk, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kilometer. Dia boleh terbang. Bagaimana? Boleh terbang tanpa minyak, tanpa petrol, tanpa apa-apa kan. Hanya dia makan saja apa yang mampu dan kemudian dia terbang. Dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menahan burung tu daripada jatuh? Burung kita tak pernah nampak dia jatuh, melepek atas bumi itu, mati kenapa? Silap terbang. Tak kan? Kapal terbang jatuh kan. Kapal terbang sini jatuh, rosak teknikal dah, macam-macam navigation tak betul dan sebagainya, jatuh. Tapi burung tak jatuh kerana tu kan, kerana apa kan, kerana tak pandai terbang kan. Tapi Allah SWT, jadi Allah Taala menyuruh kita ni supaya berfikir. Safatin wa yakbid ma yumsikuhunna ilur rahman. Tak ada yang pegang burung tu, yang menahan burung tu daripada jatuh melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang sayang kepada burung tu. Ar-Rahman, Allah Taala kata, kemudian innahu bikulli syai'in basir, dan dia ni melihat segala sesuatu. Seterusnya ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Allah Taala tanya, ataupun kamu ni yang menentang Allah ni, yang tak percaya kepada Allah ni, kamu ada tentera yang lain yang dapat melawan Allah kan, ataupun yang dapat mempertahankan diri kamu. Kalaulah Allah Ta'ala nak ambil tindakan terhadap kamu, Allah Ta'ala nak kenakan azab kepada kamu, kamu rasa kamu ni ada tentera yang boleh menahan ke? Manusia ni lemah kan. Allah Ta'ala utuskan sedikit pun, kalau nyamuk pun, kalau Allah, mereka ni boleh mati kan. Dan bagaimana kalau penyakit yang kecil, itulah kita kata coronavirus tu, kuman yang kecil je, manusia pun boleh bergelimpangan mati kan. Kerana apa? Kerana yang kecil. Apatah lagi kalau yang besar lagi. Jadi tentera-tentera Allah ni tak ada siapa pun yang dapat menahannya kalau Allah Ta'ala nak. Jadi Allah Ta'ala tanya, kamu ada tentera lain, tentera yang boleh menahan, yang membantu kamu kalau Allah Ta'ala nak utuskan azabnya kepada kamu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tapi Allah Ta'ala kata orang kafir memang macam tu, mereka ni tertipu, ditipu kan, rasa hebat tapi sebenarnya mereka ni lemah. Kemudian ayat yang ke-21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Perkara yang kedua, Allah Taala cabar mereka kan. Kalau Allah Taala tahan rezeki mereka, adakah sesiapa yang boleh memberi rezeki kepada mereka? Kadang-kadang rezeki ni ada orang ada duit banyak kan. Duitnya berjuta-juta dalam bank dan sebagainya, tapi tak boleh dapat, tak boleh makan. Sebab apa? Berada di ICU contohnya kan. Berada di makan hanya melalui kabel-kabel saja. Itu saja yang mereka boleh makan. Makan susu, makan air ataupun minum air bukan melalui mulut, melalui lengan. Sebab apa? Tak boleh Allah Ta'ala tahan kan. Jadi ingat Allah Ta'ala kalau dia tahan rezeki kan, manusia tak boleh dapat ambil manfaat. Walaupun kita ada harta yang banyak, ada rumah yang besar, ada kereta, ada pangkat, ada apa, tapi apabila Allah Ta'ala tahan, maka tak boleh ada sesiapa pun yang boleh mengganggu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Jadi Allah Ta'ala ingatkan situ kan, siapakah yang dapat memberi kamu kepada rezeki lagi jika sekiranya Allah Ta'ala tahan? Amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Tapi manusia ni tetap berada pada laju. Laju ni maknanya berterusan dalam perdebatan. Nak berdebat juga. Laju fi bal lajju fi utuwin, dalam utuwin. Utuwin ni utuwin tu maksudnya dalam kesombongan. Wa nufur, jadi mereka ni tetap sombong, nak berdebat juga, nak lawan juga dengan Islam ni, dan kemudian mereka ni nufur. Nufur ni lari daripada kebenaran. Nafara tu makna lari, nufur mereka ni tetap lari daripada apa yang benar. Jadi Allah Ta'ala kata afaman yamshi mukibban ala wajhi. Allah Ta'ala pun buatlah perumpamaan kan. Orang yang berjalan mukibban ni maknanya orang yang jatuh pada muka dia tu ada atas tanah. Itu mukibban, tersembang lah katakan, tersembang di atas muka bumi tu kan. Orang yang tersembang macam tu di atas muka bumi tu, adakah sama dengan orang yang berjalan cantik kan, tegak maknanya kuat kan, lurus macam tu kan, maknanya kepala di atas, kaki di bawah macam. Adakah sama dengan orang yang tersembang ke bumi tu, mukanya di bawah tu kan, kaki yang terkangkang ke atas tu, adakah sama?
Allah Ta'ala minta kita supaya kita ni berfikir. Adakah orang yang begitu keadaan dia, muka dia tu di bawah tu, ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, sama ke dengan orang-orang yang berjalan cantik? Adakah itu lebih baik ataupun ini lebih baik? Yang berjalan elok tu ataupun yang sesembang berjalan merangkak dengan muka di bawah tu, itulah lebih baik? Kalau ada orang tak nampak lagi perkara ni, tak tahulah. Sebab tu Allah Ta'ala kata itu memang pelik lah kan. Itu Allah Ta'ala tanya afaman kan, afaman, tapi di situ maksudnya ialah bal, maksudnya kan. Kul, bal tu maksudnya bahkan lah, bahkan maknanya sebenarnya ialah lebih buruk lagi. Jadi kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala kata bahkan dialah yang telah menciptakan kamu. Dia memberikan kamu apa? Iaitu yang pertama memberikan kamu as-sam'a, pendengaran, memberikan kamu al-absar, iaitu mata kan, wal absar, kemudian berikan kepada kamu al-afidah, hati kan. Dengan tiga-tiga perkara ni, iaitu dengan ada pendengaran, dengan ada penglihatan, dengan adanya hati, kita boleh berfikir, kita boleh tahu kan satu benda ini, perkara ni dan sebagainya. Semua tu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Qalilan ma tashkurun. Tapi manusia yang dapat ketiga-tiga ni pun sikit saja yang nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni orang yang bersyukur, insya-Allah, dengan apa yang diberikan oleh Allah Taala tanpa bayaran ni kan. Telinga kita, mata kita dan hati kita. Dan seterusnya, kul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala kata zara'akum ni, kul kata. Allah Ta'ala kata kul, katakan wahai Muhammad. Maknanya ini kali yang ketiga lah kan. Atas tu banyak dah kul kan. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi ni berkata kan, memberitahu. Kul, katakan Muhammad kepada mereka ni, siapakah yang zara'akum? Zara'akum artinya mengembang biakkan kamu. Zara'a ni maknanya satu benda yang wujud kemudian dibanyakkan. Jadi pada zara'a maknanya ialah al-iksar, kata. Al-iksar minal mawjud. Satu benda yang dibanyakkan daripada satu benda yang dah ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang membanyakkan kamu. Mengembang biaklah, kita katakan menjadi ramai. Zara'akum fil ardi, di atas muka bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun. Tapi ingat, kamu dah ramai ni, ke mana kamu nak pergi? Akhirnya balik ke tanah. Bukan balik ke tanah, tapi sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, artinya balik, berjumpa balik yang penciptanya, yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang terakhir, yang kedua ni, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tapi orang kafir tetap juga mengatakan apa? Mendustakan apa? Mereka kata, bila lagi yang kamu janji ni Muhammad? Bila lagi? Wahai orang Islam, dia tanya, wahai orang dakwah yang kamu kata ni, bila kiamat ni, bila? Jadi mereka katakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du, bila lagi yang kamu janji ni, yang kamu beritahu kami ni, in kuntum shadiqin. Dia kata, kalau kamu betul, mana tak ada pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, kepada orang yang bertanya tu, orang yang tak percaya tu, kul innamal ilmu indallah. Perkara ni serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya di sisi Allah. Allah Taala saja tahu. Aku pun tak tahu. Beritahu kepada mereka. Maknanya Muhammad pun, Nabi pun tak tahu bila akan berlaku kiamat dan sebagainya ni kan. Tu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting aku ni apa? Innama ana nazirum mubin. Aku hanya pemberi amaran saja. Bila berlaku, wallahu alam kan. Bila kiamat akan berlaku, wallahu alam bisawab, Allah Taala saja tahu. Aku hanya memberi amaran. Jadi itu dengan akhir ayat tu, ayat yang ke-26 pada hari ini, pada muka surat 563, insya-Allah kita akan sambung lagi sedikit lagi daripada surah Al-Mulk ni esok hari, insya-Allah. Setakat tu saja. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk follow Facebook kita, insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat notification insya-Allah setiap hari, dan beritahu kepada sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan kita semua, supaya dapat mengikuti bersama-sama. Bagi mereka yang ingin untuk bersama-sama mengikuti tafsir ringkas 30 minit setiap hari, insya-Allah. Setakat itu saja. Kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.